Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para penonton yang saya kasihi dan saya hormati sekalian, alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya diberikan kekuatan kepada kita, diberi kesihatan yang baik kepada kita. Maka dengan kesihatan yang Allah berikan kepada kita itu, kita gunakan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua gerak-geri kerja kita seharian. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada petang yang mulia ini, marilah sama-sama kita menyambung lagi pelajaran kita berkenaan dengan hadis yang kedua dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah, membincangkan berkenaan dengan Islam, iman dan ihsan. Sebagaimana satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril alaihissalam, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Maka Jibril bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan iman dan ihsan. Sebagaimana hadis berbunyi, fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril alaihissalam yang bertanyakan tentang iman itu. Maka Rasulullah sebutkan, iman itu ialah bahawa engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan segala kitab-kitabnya dan para rasul-rasulnya dan hari kemudian, dan engkau beriman pada takdir baiknya dan jahatnya. Ia berkata, yakni Jibril alaihissalam, benarlah engkau. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perbincangan berkenaan dengan rukun iman, yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua beriman kepada malaikat maafkan saya dan segala kitabnya, telah pun kita bincangkan pada video yang telah lalu. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan bincangkan berkenaan dengan beriman kepada para rasul. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada rasul yakni mempercayai semua rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia, bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, Nabi yang terakhir diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Merupakan suatu kefarduan, suatu kewajipan, satu fardu ain kepada kita mempercayai Rasul, merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajib kita ketahui
dan wajib kita yakini hanya 25 orang sahaja. Bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul ini merupakan penyampai dasar-dasar agama kepada umat manusia. Walaupun kita tinggi pelajaran kita, ilmu yang kita perolehi, walaupun tinggi tingkatan akal kita, namun kita tidak berupaya untuk mendapatkan agama dan hakikatnya yang sebenarnya. Sebab itu, agama tidak boleh didapati dengan kekuatan akal. Akal hanya dapat memikirkan apa yang telah ditunjukkan oleh agama. Akal manusia ni terhad, tuan-tuan. Akal kita terhad. Walaupun kita punya kecerdikan yang luar biasa, namun pemikiran itu adalah terhad. Jadi kalaulah kita nak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mengikuti apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran dan hadis. Barulah kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengkaji dengan akal kita, dengan ilmu yang ada pada kita berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi, kepercayaan kepada sekalian rasul-rasul adalah wajib, menurut nas Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 258, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Bermaksud, telah beriman Rasul itu dengan apa yang telah diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Dan orang-orang yang beriman semuanya beriman dengan Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan sekalian rasul-rasulnya. Kami tidak membezakan antara seorang daripada rasulnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil yang menyatakan bahawa disuruh kepada kita mempercayai rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul-rasul ini tuan-tuan diutuskan kepada umat masing-masing. Nabi Adam sebagai contohnya diutuskan kepada umat Nabi Adam pada ketika itu. Nabi Ibrahim pun sama, Nabi Ismail pun sama, Nabi Hud pun sama, Nabi Saleh dan juga nabi-nabi lain adalah untuk kaumnya masing-masing. Manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja umatnya, bahkan kepada seluruh isi alam ini. Sebagaimana Allah sebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak akan aku utuskan kau wahai Muhammad kecuali untuk beri rahmat kepada seluruh isi alam ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul-rasul itu adalah sebagai satu keluarga yang diikat oleh satu ikatan yang ditugaskan untuk menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas utamanya tuan-tuan dan puan-puan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengajak manusia
menyeru manusia, berdakwah kepada manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 16, wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaquh. Ya, maksudnya dan Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim, ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah akan Allah dan takutlah kepadanya. Ya, Nabi Ibrahim mengajak kaumnya supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 65, walaqad arsalna nuhan ila qaumih faqala ya qaumi ibudullah. Ya, maksudnya dan sesungguhnya kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, hai kaumku, sembahlah akan Allah. Ya. Kemudian Allah sebutkan lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 23, wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah. Dan kepada Ad kami utuskan saudara mereka, iaitu Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah akan Allah. Kemudian Allah nyatakan lagi dalam surah Al-A'raf ayat 85, wa ila madyana akhahum syu'aiban qala ya qaumi ibudullah. Ya. Dan ia berkata, baik. Dan ia berkata kepada saudara mereka, yakni Nabi kaum Ad, ya, dan kepada Ad kami utuskan saudara mereka, iaitu Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah akan Allah. Dan kepada Thamud kami utuskan saudara mereka, iaitu Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah akan Allah. Maksudnya dari kesemua ayat yang telah dijelaskan, yang telah dibacakan tadi, menunjukkan bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mengajak umatnya supaya menyembah ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang saya hormati sekalian, semua seruan ini seruan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah kepadanya berpusat kepada satu, iaitu mengajak umat manusia supaya mentauhidkan atau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seruan yang dibawakan Rasul yang akhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama juga seperti mana dengan nabi-nabi yang lain. Ya, hanya sedikit berlainan dalam lingkungan umat atau manusia yang diserukan itu. Kerana rasul-rasul yang dahulu, ya, masing-masing menyeru kaumnya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah menyeru kaumnya dan sekalian manusia. Kerana kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manusia seumumnya dan untuk alam sekaliannya. Ya, berbeza sedikit daripada nabi-nabi yang lain. Ya, Nabi Muhammad
diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia umumnya dan sekalian isi alam ini. Sebagaimana yang difahamkan dari Al-Quran dan sabdanya sendiri, iaitu wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammah, dan adalah nabi diutuskan khusus kepada kaumnya, dan diutuskan aku, kata Rasulullah, kepada manusia seumumnya. Inilah perbezaan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain. Dengan kerana Nabi Muhammad diutuskan kepada sekalian manusia, maka seruannya pun ditujukan kepada sekalian manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu yang menjadikan kamu dan mereka yang sebelum kamu, supaya kamu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui kewajipan kita beriman ataupun mempercayai rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala seramai 25 orang yang wajib kita yakini, yang wajib kita ingat namanya, dan yang wajib kita hafal namanya, dan seterusnya kita akan tahu tugas-tugas Rasul. Antara tugas-tugas Rasul, Nabi-Nabi ini, yang pertama utamanya yakni mengajarkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajar manusia cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, syariat di antara nabi-nabi berbeza. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa alaihissalam maupun Nabi Musa alaihissalam, syariatnya adalah berbeza-beza. Sebagai contohnya, dalam bab sembahyang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita umatnya ni 5 waktu sehari semalam. Diwajibkan berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan. Berbeza syariat tadi. Pokok utamanya iaitu satu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah. Dan Nabi mengajar manusia cara-cara beribadah. Semua nabi-nabi ini ajak umat-umatnya cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan dalam hadisnya, sebagai contohnya berkenaan dengan sembahyang, sallu ra'aitumuni kama usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Kemudian yang ketiga, tugas Nabi dan Rasul ini menjelaskan hukum-hukum Allah, baik berupa perintah maupun larangan. Semua nabi-nabi ini dia menerangkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, mana yang diperintahkan oleh Allah dan juga mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Nabi menyampaikan kepada umatnya tentang berita ghaib
ya, Nabi menyampaikan kepada umatnya berkenaan dengan perkara-perkara yang gaib, ya, berkenaan dengan pahala, berkenaan dengan dosa, berkenaan dengan neraka, berkenaan dengan syurga. Semuanya itu kita dapat mengetahui, ya, daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian yang terakhir, ya, yang kelima, bukan yang terakhir, yang kelima iaitu Nabi menyampaikan berita gembira bagi umat yang taat kepada Allah dan khabar berita yang buruk bagi orang yang ingkar, kepada yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada umatnya, mana yang taat kepada Allah dia akan dapat khabar yang baik. Mana yang melanggar perintah Allah, maka dia di hari akhirat nanti dapat balasan yang tidak baik. Yang keenam, sebagai akhirnya, Nabi menunjukkan contoh teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tingkah laku perangai yang patut kita contohi adalah daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan sifat yang baik, sidik, benar, tabligh, menyampaikan, amanah dan fatanah, bijaksana. Jadi inilah yang patut kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil contoh tauladan yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tazkirah yang ringkas ini sebagai kesimpulannya, dalam bab beriman kepada Rasul ini, kita wajib meyakini bahawa Nabi-Nabi itu semuanya 25 orang yang kita yakini itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, mengajak manusia utamanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah kepadanya. Yang kedua, wajib kepada kita percayai, khususnya kita umat akhir zaman ini, Nabi yang terakhir kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak, yang sempurna memberi tunjuk ajar kepada kita berdasarkan hadis-hadis yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga tuan-tuan, saya menyeru kepada tuan-tuan sekalian, moga-moga kita termasuk dalam golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat syafaat di hari akhirat nanti dan dapat duduk bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon sebarkan video ini kepada rakan-rakan kita, semoga ianya memberi manfaat. Dan saya doakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton semua, agar kita diberkati dalam kehidupan kita, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan digandakan balasan di atas kebaikan yang telah kita lakukan. Akhir kata, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah yang di saya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.